This call is now being recorded. Okay, so hari ini yang teachers untuk linear law ni. Okay. Untuk linear law ni, boleh kita mula? Okay, hari tu saya bagi soalan nombor 5, 6, 7, 8, 9. Sampai soalan 9 untuk kamu bincangkan dengan mentee. Dia panggil mentee ke apa? Kalau tengok dekat yang saya bagi tu, dia panggil tuti je. Tuti. Betul tak? Okey tadi? Panggil tuti. Macam kelakar lah pula kan? Saya biasa guna menti je, tapi satu benda lah. Benda baru untuk saya kan. Tuti kan. Okey, so kamu bincang dengan tuti kamu tu. Macam pelik pula. Tapi tak pula benda baru. Ada apa-apa masalah tak? Setakat ni apa-apa masalah tak? Guys? So far ada apa masalah? Okey. So kalau tak ada, okey, kesimpulannya kalau kita nak reduce, okey, kalau kita nak reduce sebelum kita mulalah kan, sebelum kita nak mula, kalau once kita nak reduce, ini untuk biasanya kalau reduce ni, paper 1 dengan paper 2 ada. Tapi contoh kalau dia bagi graph kan macam ni kan. Kalau ikut pattern lah kalau ikut pattern biasanya dia bagi diagram. Kalau dia tak bagi diagram, dia bagi dalam bentuk ayat macam soalan nombor 7 ni pun tak ada masalah juga. So, the key point dia kalau tengok reduce, okay, apa dia punya key point? Apa yang perlu kita tengok dulu? Guys? Hello? Apa key point dia? Kita tengok apa dulu? Oi. Yuhu. Oi. Ke saya tak dengar ni apa saya cakap ni? Ya. Dengar ke tak? Dengar. Hey. Hello? Oi, respon sikit weh. Hang ni saya punya ni. Yes, sir. Yang lain-lain ni mana? Takkan tidur kot. Belum mula lagi dah tidur. Sekejap, saya tengah fikir. Kamu tengok. Ini perkara penting ni. So, bila kita nak reduce, okay. Saya takut buka mic. Dah kenapa kau takut buka mic? Belakang ada apa? Alright. Okay, so katakan sama ada dia ada dua situasi. Sama ada dia curve or straight line. Okay. So, bila kita reduce, ini maksudnya reduce lah. Alright. Okay. Bila reduce, dia akan jadi apa? Kita akan tengok apa? Ini apa hal ni? Tak dapat buka apa semua ni dah. Kenapa? Mic kan? Okay, so bila kita key point ni kita tengok y-axis. Okay, so y-axis ni ini penting ni. Okay, cuba tengok yang ini. So dia berubah jadi macam ni. Okay, so dia berubah jadi macam tu. Okay, contoh lah kan. Contoh dia berubah. Bukanlah gambaran graf ni. Katakan graf ni dia bentuk macam ni contoh ke kan. Ataupun bentuk macam ni ke. So bila kita reduce, yang perlu kita tengok yang ini. Dah lupa ke? Okay, dia punya y-axis. Macam mana bentuk y-axis? Perlu tak kita tengok x-axis? X-axis tak perlu sangat. Okay. Alright. So kita sambung, kita tengok contoh soalan bincang nombor 10. Okey, soalan nombor 10 sekejap saya nak
Copy kejap soalan nombor 10 ni. Okay, ni soalan nombor 10. Okay, so soalan nombor 10 ni, variable x and y are related to the equation. Okay, ni equation dia. Diagram shows the straight line graph obtained by plotting 1 over y against 1 over x squared. Okay, so yang saya bulatkan ni, yang saya highlightkan ni, ini adalah ini adalah equation linear or non-linear. Guys, linear or non-linear? Non-linear. Okay. Ya, Adam Haikal. Kenapa? Kenapa kamu raise hand ni? Ya? Tertekan. Pagi-pagi dah tertekan dah. Relax lah. Tahu hari ni sibuk kan? Okay. So, ini adalah non-linear. Non-linear ataupun equation original dia lah. So, bila kita reduce, dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Okay, graph tu So, okay, kalau kita tengok yang ini, alright, non-linear ke? Non-linear, ya lah kot. Okay, so bila kita tengok graph ni, alright, so kita terus kena tengok y-axis dia. Ini yang dulu kita kena tengok. Macam mana. Okay, so 1 over y. Okay, 1 over y. And then kita ambil P over Y equal to 1 minus, kita susun lah. Kita susun right. Q over X squared negative QX squared. So tambah 1. Okay. Tambah 1 Lepas tu, macam mana kita nak hilangkan P tu? Right, kita bahagikan dengan P. So semuanya bahagikan dengan P lah. Supaya kita dapat 1 over Y. Kita cancel ni. 1 over Y sama dengan negatif Q over P. Ini kita jadikan dia X lah kan. Paksi X. Tambah 1 over P. So, ini related dengan Y equals to MX plus C. Okay. So, daripada sini, okay, daripada kita dah reduce, kita dapat macam ni, dia punya equation of straight line, linear. Okay, bila dapat macam tu, so kita comparekan. Okay, kita comparekan dengan graph ni. Okay, so nak cari P. Berapa nilai P? Berapa nilai P? Kedudukan P tu yang kita boleh kaitkan adalah nilai C kan? Okay, so C sama dengan 2. Daripada graph tu, from graph, okay, C sama dengan 2. Alright. Dan yang kita dah reduce ni, okay, C dia adalah sama dengan 1 over P. Okay. So P kita alih tempat, okay, 2 turun bawah, P naik atas, therefore P equals to 1 over 2. Macam tu. Okay, so this is how we relate. Okay, this is how we relate until we get the solution. Okay, and then kita ada ni nilai M. Okay, sebab kita nak cari Q kan. So Q tu, okay, M tu nilai dia negatif Q over P. Negatif Q over P.
Ataupun M sama dengan negatif Q over P dia 1 over 2. 2 ni naik atas, M sama dengan negatif 2Q. Setakat ni boleh ke guys? Setakat ni boleh ke? Boleh. Boleh faham Okey, lepas tu macam nak cari Q, macam nak cari M? Macam nak cari M? Guna koordinat 5, 6 dengan 2, 0. 2 kosong ke? 02. Sana. Okey. Okey, so cari M dia berapa and then samakan dengan negatif 2Q. Nanti kamu dapatlah nilai Q tu berapa. Okey, cari M dulu. Buat cari M. Syafiqah Syakira. Ya. Okey, macam mana cari M dia? Berapa tolak berapa? Gradient. 6 tolak 2. 6 tolak 2. Sekejap 6 tolak 2. Over 5 minus 0. 5 minus 0. So, dapat berapa ni? Dapat 4 per 5. Ada negatif tak? Tak ada kan? Tak ada. Right, so kamu equate lah. Negatif 2Q sama dengan 4 per 5. Okay, nanti dapat negatif 2 per 5. Bila 2 tu dibawa turun. Jadi bahagi kan? Negatif 2, negatif 2. So Q sama dengan negatif 4 per 4 bahagi negatif 2 darab 5. So bahagi. So Q sama dengan negatif 2 per 5. Macam tu. Boleh tu nak relatekan dia ni. So each question 2 markah. Ini paper 1 type of question punya. Dah salin dah? Dah. Okay. So sekarang saya nak kamu cuba soalan nombor 11. Okay, try soalan ni. Siapa yang dah try tu boleh share dalam group. Sambil-sambil tu saya nak panggil nama siapa yang baru masuk tadi. Najwa Asila. Siti Nurliana ada tak? Ada, sir. Okay, good. Afsa ada, Afsa? Dia saya. Okay. Indonesia ada. Daniel Danish ada tak? Tak ada. Alia Adina? Nur Alia Adina? Ui. Ya betul Nafis ni. Putri Ayuni Nabila? Farah Anisha? Kemudian Adam Haikal? Siti Nur Aini Akilah? Natasha Elia? Natasha Elia ada tak? Tadi nampak macam nama dia macam ada. Ada. Tidur ke apa? Ahmad Ikmal Nakiuddin.
Ikmal Nakyudin. Jebret betul lah. Minggu lepas dah tak datang. Dennis Chong. Ada sir. Islah. Ada sir. Si Ikmal ni tak datang. Alia Edina. Daniel Danish. Benda ni. Ciut betul lah. Ni siapa kelas dia ni? Tolong take note Okay. Macam mana ni attitude ke laut semua. Okay dah. Siap dah. Siapa? Siapa ada? Variable X and Y are related by... Ya, ada tak? Belum lagi? Related by the equation. Okay, ini dia punya non-linear Ini equation non-linear dia. Where Q is a constant, a straight line is obtained by plotting X, XY against X cube. Okay, so macam biasa, perkara pertama yang kamu kena tengok, okay, ni, benda ni. Okay, dengar tak? Pagi-pagi kena. Dengar. Dengar. Okay. Tunggulah korang bersemuka. Mana yang degil tu memang aku kentutkan korang. Kan saya tak pernah buat. Kau tahan je lah. Kena lagi-lagi kalau satu hari tu saya tak membuang lagi. Bau dia. Nalar ke. Okay. Okay, lepas tu dah dapat dia punya straight line y equals mx plus c tu. Okay, and then kita boleh relatekan graph tu untuk mencari h dan q. Okay. So anyone, ada tak soalan? Ada tak ni? Ada tak nak share? Okay, Fawaz dah share. Tengok situ. Kita share kat sini. Okey, kita tengok jawapan kawan kamu ni. Crop dulu. Nombor 11 nombor 11 kan? Crop lagi. Nombor 11 yang ini supaya saya boleh besarkan dia. Okey. So tengok kawan kamu ni buat. Okey, nombor 11. Okey, dia sebabkan dia tengok graf dia. Okey, graf dia x cube, okay, xy against x cube. So ini dia tengok. So x ni, sebabkan x ni, y ni single, so dia darabkan dengan x. Okay, lepas tu dia expand, expand semua ni. Okay, maka dia akan jadi xy, jadi yang ini, and then dia compare, dengan ni. Okay, very good. Lepas tu dia cari M. Daripada graf tu dia cari M. Betul tak graf dia guys? 13 tolak 3 dengan H tolak 0. Betul ke tidak? Betul. Betul Betul. Alright. Okay, so dapat M dia sama dengan 2. Macam mana tahu M sama dengan 2? Daripada sini So H tolak 0, 2H sama dengan 10. So H sama dengan 5. Ini apa? 9 ke Q ni? Q. Ya kan? Q.
Oi Fawaz, Q buatlah macam ni. Ada kaki Q ni, dia ada kaki gedik tau. Okey, ni kaki gedik dia tunjuklah kaki gedik dia tu macam ni. Ingat 9. Sekarang kamu memanglah. Sekarang saya dah bagi tahu, dah pesan banyak kali dah. Sekarang ni kita berbincang macam ni, memang kamu rasa 9 yang kamu buat macam ni yang kamu buat ni macam Q. Tapi waktu exam, jangan buat main 9 A pun kamu ingat 9 tau. 9 kamu ingat A. Itu bahaya tu. Buat betul-betul. Dari sekarang ni kamu nak betulkan mana yang tak betul. Okey, so ni Q ni. Ingat 9. 9 sama dengan -3. Benda ni. Alright. So ini kita equate saja. Q ni kita equate saja kan. H sama dengan 5. Alright, betul. And then Q ni sama dengan 3. -3. Betul tak? Jawapan ni betul tak? Betul. Jawapan ni betul tak? Betul Alright, very good. Ingat ini memanglah macam ni memanglah sebab ini adalah dia punya tulisan dia. Tulisan dia macam tu. Alright. Cuba kalau tengok yang ni, kalau betul-betul Q tu dia ada macam tu. Untuk pengetahuan kita lah, kita punya ni lah. Okay, so dekat sini ni banyak soalan-soalan. Alright, banyak soalan-soalan ni. Kita tengok, cuba soalan log pula boleh? Kita cuba soalan log boleh? Kamu kan takut soalan log kan? Boleh tak? Boleh. Takut betul kamu dengan soalan log Saya pun terkejut juga ni, kamu takut dengan soalan log. Okey, kita tengok soalan nombor 15. Okay, variable x and y are related by the equation. Okay, this is ini terang-terang lah terang-terang. Okay, non-linear equation. Where k is a constant. And then diagram shows the straight line graph obtained by plotting log y base 10 against x. Okay, alright. Express the equation non-linear tu in its linear form. Used to obtain the straight line graph shown in the diagram. Okay, soalan ni memang terang-terang dia guide kamu untuk dapat jawapan. Okay, so kalau kat sini yang perlu kita tengok apa tadi, guys? Selalu bertanya Y axis. Y axis dia. Walaupun kamu dah tahu, walaupun saya dah tahu, tapi saya still juga tanya. Supaya dia mengejutkan kamu, selalu ingat. Macam kamu ni lagilah memang kena selalu ingat. Okay, so selalu ingatkan dengan tuti kamu tu, okay, tuti kamu tu. Alright. Untuk firstly, kalau ada diagram, terus tengok y axis. Kalau tak ada diagram, tengok dia punya ni. Tengok plotting graph. Dia dah beritahu. Ini yang kita akan relatekan dia. So macam biasa. Alright. So apa perlu yang kita buat? Okay, kita kena logkan dia. Sebab y axis tu log kan. Okay. Nak kamu buat ke ataupun nak bincang? Nak kamu buat ke atau kau nak bincang ni? Bincang masa. Bincang Okey, kalau law of logarithm, kalau bahagi ni dia jadi apa? Tolak. Okey, jadi tolak log base 10 k minus log 5 base 10 5 power of x. Okay, and then x ni, okay, ini pun law of logarithm juga x ni kita bawa ke depan. Okay, tapi because of x ni adalah x axis, walaupun dia dekat depan, kita kena rearrange lah. Okay, so kita kena
rearrangekan dia. So saya letak dulu negatif. Okay, negatif X log 10 base log 5 base 10 plus log K base 10. Okay, yang ini ni yang kena rearrangekan dia. Rearrange. Okay, sebab X ni adalah X exists. Okay, so kita nak rearrange rearrange dengan Y equals to MX plus C. Okay, so log Y base 10 sama dengan negatif log 5 base 10 X buat kurungan macam ni tambah log K base 10. Macam tu So log 5 base 10 tu negatif alright, negatif. Okay. Okay, so kita dah jawab soalan ni lah. Okay, soalan A. Soalan B dia tanya apa B? B dia suruh cari value of K. So value of K ni adalah apa? C adalah value of K kan? Yang ada kaitan dengan nilai K. So C sama dengan berapa? C sama dengan negatif 2. Negatif 2. Negatif 2. Okay. So negatif 2. So ini sama dengan negatif 2. Alright. And then apa kita buat? Kita guna apa? Macam mana? L kan? Letak L. E ke L? Dua-dua boleh lah kot. Mana boleh dua-dua kot? Kepala lutut kamu. Ayoyo, hai. Suka-suka. Tu yang jahanam tu main tuti kamu nanti. Okey, E ke L? Kalau E, kalau L macam tadi. Ini L. Okey. Kalau E dia macam ni. Ada dua kategori ni. So mana satu? Oh, boleh simbol ni Siapa yang nak buka syarikat nanti, alright, buat simbol macam ni. Dia punya simbol syarikat dia, LE. Tak ada kaitan pun kan. Okey. LE lah. Kalau ada melibatkan huruf L dengan E. Okey, so L ke E ni? E. Okey yang E yang hijau. Okey. Okey, so kita tengok dulu. E tu sentuh 10 and then dia follow. Okey, negatif 2, kuasa negatif 2 sama dengan K. Macam tu. So kita rearrange balik. K sama dengan, ini turun bawah lah. Negatif 2 ni turun ke bawah. Dia akan jadi 1 over. Turun ke bawah tu maksudnya kita jadikan dia positif. Positif apa? Positif integer. Integer. Positive fraction ke indices. Positive index. Sorry. Term-terms ni pun kamu kena mahir juga ni. Sebab nak share dengan tuti kan. Alright, so K sama dengan 1 over 100. Or okay, 0.02. 0.1. So dua-dua ni diterima Okey, dua-dua ni diterima jawapannya. Sama ada fraction ataupun decimal. Yes. Gitu Ni soalan log. Soalan log ni senang aja. Okey, tapi dia basic lah. Okey, kita tengok. Dah salin belum? Dah salin mana yang patut dah. Okey, nanti saya akan share dia punya ni Okey, ada lagi soalan log tak? Ada soalan log lagi tak? Ada. Ni. Nombor 16. Okey, boleh try nombor 16.
Okey, saya tekankan soalan-soalan macam ni. Alright, walaupun dia tak ada ni kan. Alright, walaupun dia tak ada ni, tapi tak ada masalah. Okey, kena fahamkan dia punya situation tu. Nak tengok macam mana. Tak nak try. Tak apa, nombor 16 lah kamu try. Try nombor 16. Okey. Nak tengok macam mana kamu buat. Boleh tak? Guys? Boleh. Cuba try. Ini ni Daniel Danish ni dengan Nur Alia Adina ni. Intan, kamu tak gegar ke ni? Ada 3 orang ni. Si Nakyu ni pun tak datang juga. Kepala lutut dia lah. Ni yang saya geram ni. Dah 2 kali berturut-turut tak datang si Nakyu ni. Tu saya cakap, yang teachers ni is about attitude. Kalau attitude kamu ke laut, macam mana kamu nak bimbing, nak jadi contoh kepada tuti kamu ni. Daniel Danish, Intan. Ya. Okey. Siapa kat sini yang nak volunteer jadi saya punya tugas-tugas khas ni? Si Intan dia dah jadi tukang pencatit saya ni. Siapa yang tugas-tugas ni, maksudnya dia pergi gegar lah kawan-kawan dia. Kalau tak boleh gegar dia, gegar mak bapak dia. Sir, bukan Dennis Chung ke jadi? Oh, Dennis Chung Jadi apa? Jadi apa Intan? Yang tukang gegar tu lah. Oh iya ke? Okey, Dennis Chung. Dia masuk lambat tadi. Ayo wapu citau betul lah. Dennis Chung. Yes sir. Dia dah gegar belum kau ni? Ni ambil ni, dengar ni. Oh, ambil kau. Ush, ni rekod lah weh. Siut. Ayo. Kada wali, enak dah. Ni ada 3 orang ni. Kelas Nafis 2 orang tak datang. Daniel Danish dengan Alia Adina. Tufal. Bukan Tufal, sorry. Sina, Ibnu Sina, Nakiuddin. 3 orang tak datang juga. Ya Allah, minggu lepas pun 3 orang. Minggu ni 3 orang. Okey, ada yang dah siap dah. Ini kalau kamu nak sketch dia punya graf dia, tak ada masalah Okey, dia cakap log y base 2 again x. So apa-apa hal kamu kena tengok dia punya ni juga. Jangan risau. Untuk selesaikan ni. Tapi bila dah logkan base dua-duanya tu, masalah dia kamu punya skill lah nak gunakan log ni. Nak gunakan law of logarithm tu. Betul tak? Betul tak guys? Ni banyak ni soalan ni. Bagus ni soalan-soalan ni. Okey, cuma bila masuk soalan nombor 33, okey, kita kena guna graf. Okey, kita kena guna graf. Okey, yang kat sini, ini biasanya paper 2. Kamu kena ingat alright, linear law ni banyak bagi markah kepada pelajar. Kenapa? Kenapa pihak lembaga peperiksaan beri markah banyak kepada linear law ni? Paper 2 10 markah. Paper 1 4 markah. Kenapa? Guys? Senang nak kuasai. Senang nak kuasai. Satu senang nak kuasai. Bila senang pelajar nak kuasai, okey, at least advantage kepada pelajar untuk dapat markah. Lembaga peperiksaan pun nak tolong kamu ni sebenarnya. Okey? Itu maksudnya.
Okay guys. Ada sesiapa yang dapat? Ada siapa yang dah dapat? Kamu dah sarapan ke belum ni? Ha? Belum. Belum. Kamu ni. Lain kali kalau apa? Islah kamu dah sarapan lah. Cakap belum. Dia kata buat kopi. Kopi je. Sarapan lah tu. Sehirup je saya minum je. Sambil-sambil buat dengar tu boleh je lah hirup. Cuma jangan Nanti kertas kotor. Nanti apa yang kotor? Kertas. Astaghfirullahaladzim. Biar betul. Kamu ni guna lidah ke guna mulut minum? Minum je. Yang lain pun minum lah. Air putih ke, ada biskut makan biskut, ada roti makan roti ke. Sebab pada saya situasi kita ni sama kalau nak makan, makan je boleh. Okay? Boleh ke tak boleh ke nak bincang ni soalan ni? Soalan fokus ni. Fokus ni bukan apa. Dia nak uji lah sebenarnya kamu kan. Oi Danish. Danish. Dia sibuk call lah tu. Alright. Masing-masing sibuk call ni. Patut kena ada. Kita kena share nombor mak bapak ni. Nombor ibu, nombor bapak kan. Nanti Danish jadi saya punya pegawai ni. Bahaya. Dia bila kamu cakap bahaya tu, itu lagi saya nak buat. Faham tak? Contohnya macam ni kan. Dah sampai 2 kali tak datang berturut-turut. Minggu lepas tak datang. Right? Jangan sampai saya tukar Jangan sampai saya buat permohonan rasmi kepada penyiaran PG kamu. Alright? Saya buat permohonan, saya minta tukar ni Sinakiu ni. Kalau attitude MRSM dia dibawa ke sini ni. Ini salah satu contoh attitude MRSM yang tak baik lah untuk dijadikan teladan. Memalukan je. Okay? Ini salah satu. So hopefully kamu janganlah apa ni. Okay? Ni siapa yang bagi ni? Siapa yang hantar? Saya. Aina Saleha? Okay. Aina, kamu cakap macam ada slang-slang ni. Apa? Kamu ada mix ke apa ni? Ada slang-slang ni. Sekarang ni dah lah TM dekat Twitter dekat mana kan tengah beri kan. Cakap Melayu pun slang-slang ni apa semua kan. Ada tak dengar kau ni? Tak dengar pun. Tak tahu. Tak ada. Kamu tak ada Twitter ke? Tak. Tak ada Twitter? Apa? Twitter tempat toksik memanglah tak ada dah. Apa dia Irfan? Twitter tempat toksik, sebab tu dia tak ada. Macam kamu lah sekarang macam dah kena toksik dah Irfan Betul. Lagi satu dia punya yang trending ni pasal berkenaan dengan yang ni, shilling tu kan. Harga shilling dengan harga selling. Ada tak trending benda tu? Jangan ingat saya tak tahu isu semasa dua benda lah yang trending. Satu pasal TMJ yang cakap pasal slang-slang tu kan. Kalau ada mix tu tak apalah. Aina kamu ada mix ke apa ni? Tak ada lah mix. Tak ada pun. Ke memang kamu dekat rumah memang speaking dengan parents? Boleh lah. Patutlah. Macam tu lah kan. Okay. Alright, sikit tak apa. Just iklan saja Okay, so kita tengok dekat sini. Nombor 16. Alright. So ini dia punya non-linear. Okay, non-linear equation. Saya kena ni lah.
saya kena buat dekat sini sebab nanti saya nak share dengan kamu kan. Okay, saya kena share kat sini. Please. Alright. So saya bincang kat sini lah. Nanti sebab benda ni saya nak bagi kat kamu. Okay, so nombor 16 ni non-linear ni, alright, dia minta okay, log y base 2 against x. Okay, so this is the y axis dia. Okay, and then dia logkan both side. Alright. Okay, so kalau kamu buat jalan kerja elok macam ni, alright, pemeriksa tengok pun dia suka tau. Dia berbunga-bunga perasaan dia nak tanda kamu punya paper. Faham? Setakat ni kan. Alright, ini very good sebabkan dia darab. Dia darab ke dia jadi tolak ni? 1/2 darab P kuasa X. Alright. So jadi darab 1/2 ni kamu buat macam mana ni? 1/2. So log 1 base 2 biasanya kosong kan? Ini sama dengan kosong kan? Cuba tekan log 1. Log, siapa yang ada calculator tu tekan log log tu and then tekan 1. Dia sama dengan kosong kan if I'm not mistaken kan? Kosong. Kosong kan? So okay, buat macam ni pun boleh ataupun at the first place y tu sama dengan p power of x over 2 pun boleh juga. Okay, tukar kepada ni pun boleh juga dia saja je nak kelirukan kamu. Okay, whatever it is, okay, macam ni pun betul. Alright, ni betul. Ini betul. Okay, ini kuasa 2 kan? Kuasa X. Okay. Lepas tu X ni bawa ke depan. So dapat macam ni, dia rearrange siap-siap. Ini log 1 ke? Aina? Ini log 1 ke? Log 1 base 2. Ini sepatutnya 1 kan? So ada silap dekat situ, sebenarnya tak supposed to be plus 1. Yang saya bulat tu, yang ini ni tak betul lah Patutnya plus 1. Okay, log y equals to log p base ni. Mana x? Oh, log p. Oh ni. Ini ni kan. Alright, lepas tu okey, apa maklumat yang dia bagi? Ini baru buat macam ni kan? Apa minus mana? Apa dia? Kejap saya copy kejap benda ni. Tidak kan? Okey, ini paste image. Okey. Right, daripada sini kita dapat a straight line with gradient of 3. So M equals to 3. Alright, M je dia bagikan, maklumat dia bagikan. Okay, so dekat sini M dia sama dengan, dia suruh cari the value of P. The value of P. Alright, so M dia sama dengan 3. Okay. Lepas tu M tu ada log P base tu sama dengan 3 and then kita buat E. So dapat macam ni. P sama dengan 2 kuasa 3. Sama dengan P sama dengan 8. Okay, very good. Lepas tu y-intercept of the straight line. Y-intercept of the straight line sama dengan berapa y-intercept? C sama dengan berapa? Ini soalan A. Ini soalan A. Okay, soalan B. B, y-intercept. Ni apa ni, Danish? Y-intercept bukan 1 ke jawapan dia? Minus Negatif 1 tadi. Negatif 1. Oh ni ni dia silap ni. Patut tolak 1 kan. Right? Patutnya tolak kan. Ni tolak bukan ni. So y-intercept sama dengan C. C dia sama dengan negatif 1. Boleh terus je dapat. Okay, yang ini So jangan buat separuh-separuh Aina Lengkapkan semua.
Kalau tekan kalkulator terus tak boleh ke? Boleh. Boleh, tapi kena tunjuk. Okey? Kena kalau macam ni kan, ada yang tanya tekan kalkulator boleh ke tak boleh kan? Dekat ruangan chat tu. Right? P sama dengan berapa jawapan ni? 8. Pun boleh juga. Boleh. Okay. Cuma sekarang ni kan kita tengah belajar. Saya nak tunjuk konsep tu dia tu. Basic dia punya calculation dia tu. Macam mana boleh dapat 8. Okay. So macam mana boleh dapat 8? Saya guna kaedah E. Bukan yang B tu. Yang B tu dapat macam mana nak guna? Okay. Macam mana nak guna terus dapat ni? Mana boleh? Log 2 base 2 ni sama dengan 1. Oh, tekan log 2 over 2. Oh. Log. Macam mana ni? Log over 2 darab P. Okay. Oh, boleh. Boleh juga. Okay. Ataupun maksud dia macam ni. Okay. Maksud dia, kawan kamu cakap ni, kita ada log Y base 2 sama dengan log base 2 1/2 darab P kuasa X. Bila kita expandkan dia, macam Aina dia buat satu-satu kan. Ini kan ada 3 kan terms kan. 1, 2, 3 kan. Okay, macam maksud kawan kamu tu si siapa? Putri So dapat macam ni tambah log base 2 P kuasa X. Dia macam tu. Lepas tu ini yang kawan kamu cakap nak guna calculator. Calculator. Tapi kena stated kan lah. C sama dengan log 1/2 base 2. Kalau kamu guna calculator warna putih ni, dia boleh terus dapat. Faham tak? Sebab kaedah ni bukan overall boleh guna. Guna calculator ni bukan overall. Okay? Alright? Boleh guna calculator kalau pakai yang 570 FX 570 EX. Alright, kalau kamu guna kalkulator ni tak ada masalah Sekejap saya ambil gambar kan. Nak tunjuk lah kan. Saya ambil gambar ni. Kalau ni kalau kamu guna gambar ni tak ada masalah. Gambar ni pula. Kalau kamu guna yang ini tak ada masalah. Kalkulator ni. Guna kalkulator ni tak ada masalah Sebab kalau kamu tengok log dia dekat button log dia tu kamu tengok. Log petak base petak. Maknanya kita boleh isi. Kita boleh dekat log ini ni kita boleh tekan dia punya log petak, base dia petak. So kita boleh tekan dekat base dia ni 2, boleh tekan sini 1/2. Itu boleh. Okey, tapi sekiranya sekiranya pakai kalkulator yang FX 570 tu kan. Tak boleh tau. Tak boleh terus direct guna kalkulator. Sebab apa? Base dia 2. Dekat kalkulator tu base dia 10 sahaja. Faham ke tak ni? Guys? Faham. Alright. So macam mana nak selesaikan dia? Macam Dennis Chong cakap. Base 2. Okay, jadi 2 kuasa negatif 1. Ini kalau sekiranya siapa tak ada kalkulator yang latest warna putih ni yang ini 570 EX ni. So dapat negatif 1 log 2 base 2 ni ini sama dengan 1. So sama dengan negatif 1. Boleh tak Ayuni?
Faham tengok ada dua situation. Guna calculator, syarat dia kalau ada calculator ni. Kalau tak ada, ini penyelesaian dia. Ataupun macam Aina buat tu lah, dia terus cuma Aina ni dia ada salah kat sini lah. So bahaya ni. Sayang kurang markah. Dia punya M dia dah betul. P dia tu dah betul. Cuma C tu dia tak selesaikan. Jangan buat kerja separuh-separuh masak Okay. Alright, rasanya kita ni lah. Okay. So homework pula. Rasa sampai sini je lah kan. Dengan masa yang ada kamu pun nak masuk apa? Lepas ni mathematics kan? Teacher Zura dah bagi link ke? Dah. Dah. Okay. So untuk homework kali ni, alright, cuba buat nombor berapa kamu nak buat nombor 18, 19, 20, 21 sebab dia 22 berapa dah tu? 1, 2, 3, 4 18 ada? Oh 18 ada. 1, 2, 3, 4 5 buat 5 soalan ni. Okay, ini homework. Ini group discussion. Okay, group discussion pada hari ini 4 hari bulan 9. Okay, next next session kita akan buat paper 2. So saya minta kamu sediakan sediakan apa? Guys, sediakan Graph. sediakan kertas graf untuk kamu melukis nanti. Okay, untuk kamu melukis nanti. Okay, ada apa-apa soalan tak sebelum kita ni? Okay, ada apa-apa soalan? Okay, ada apa-apa soalan tak? Tak. Okay, kalau tak ada, I think that's all for now. Right?